Saya nak bawa tuan-tuan 1400 tahun yang lepas, suasana solat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari seorang buta datang kepada Nabi, hadis sahih. Sahabat buta, dia mai jumpa Nabi, minta untuk semayang di rumah. Dan kata sahabat ni, tak ada orang yaquduni ilal masjid. Dalam hadis itu, tidak ada seorang pun yang boleh bantu aku bawa tiap-tiap hari untuk pergi semayang berjemaah di masjid. Sahabat ni kata, dia buta, dia tak ada siapa-siapa yang boleh bawa tiap-tiap hari untuk pergi semayang berjemaah di masjid. Kemudian Nabi kata, tak apa, kalau macam tu, semayang di rumah. Dia pun kalih belakang, dia berjalan beberapa tapak. Thumma da'ahu, Nabi pun panggil, Nabi panggil dia. Nabi tanya dia, hal tasma'un nida? Hang dengar tak Bilal azan? Dengar tak? Ataupun Abdullah ibn Ummi Maktum, dua orang tukang azan Nabi. Bilal ataupun Abdullah ibn Ummi Maktum. Nabi tanya dia, tadi Nabi kata boleh semayang sebab tak ada orang bawa, kamu buta. Bila dia berjalan 2-3 langkah, belum tinggal Rasulullah jauh lagi, Nabi panggil. Nabi kata, dengar tak orang azan? Masjid Nabawi. Bukan hari ni. Kalau hari ni berapa kilometer. Zaman tu tak ada speaker. Berdiri di atas, tuan-tuan boleh bayang kawasan Masjid Nabawi itu. Bukan hak hari ni punya, hak dulu. Kalau pi tanya mutawif, hak mana kawasan masjid. Dia bukan raudhah, dia besar lagi. Dia ada dekat tiang tu, dia tulis, hadza masjidun Nabi. Kat tiang ni, dekat bunga tu, ada warna hijau, dia ada tulis, hadza masjidun Nabi. Hak tu dia punya sempatan. Bila sahabat yang buta ni pi, Nabi kata, dengar ada azan? Dia kata, dengar. Maka Nabi pun kata, wajib mai, mesti mai, fa'ajib. Bila dia kata dengar azan, Nabi kata mesti mai. Hak buta tadi. 1, solat berjemaah. 2, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, hadis dalam Sahih Muslim. Sayyidina Ibnu Mas'ud kata, siapa yang nanti nak di padang mahsyar berjumpa dengan Allah, menghadap Allah dalam keadaan muslim, beriman. Man sarrahu an yalqallaha musliman. Saya tak baca lagi panjang, 8,5. Ni saya kena berhenti 7,5. Siapa yang nak berjumpa dengan Allah di mahsyar dalam keadaan mukmin dengan Allah, Allah panggil dia muslim, Allah panggil dia mukmin, falyuhafiz ala haula'is salawat, maka jagalah semayang 5 waktu dalam keadaan berjemaah. Fa innahu, sesungguhnya, kata Ibn Mas'ud, ia adalah sananul huda. Hafal perkataan ini. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sananul huda. Perkataan mahal ni, pagi ni. Sananul huda ni saya terjemah lebih kurang. Trademark satu orang tu Islam. Hang Islam, kamu Muslim, kamu umat Nabi Muhammad, trademark kamu antara yang paling besar, trademark kamu di mahsyar adalah kamu menjaga semayang 5 waktu berjemaah. Sesungguhnya Allah mensyariatkan sananul huda kepada Nabi kalian. Dan sananul huda umat ini adalah
menjaga solat 5 waktu berjemaah. Dan pada zaman kami, ini 1400 tahun yang lepas, saya tak terjemah lah. Pada zaman kami, kata Ibn Mas'ud, aku melihat, waktu tu Nabi masih hidup, apabila satu orang itu sakit, yu'ta biha yuhada bainar rajulain. Apabila salah seorang daripada kami sakit, nak bangun tak larat, boleh sikit-sikit, dia akan dipapah oleh 2 orang laki-laki. Akan dipapah oleh 2 orang laki-laki. Di kanan seorang, di kiri seorang. Hatta yuqama fis saf. Sampailah dia dibawa berdiri di atas saf untuk solat berjemaah. Hadis itu riwayat Imam Muslim. Zaman dulu. Sebab itu solat berjemaah wajib mengikut sebahagian mazhab. Wajib tuan-tuan, wajib. Mesti berjemaah. Masjid atau rumah paling kurang. Berjemaah 2 orang. Dapat pahala berjemaah paling kurang 2. Al-jama'ah isnan fama fawqahuma. Hadis sahih. Dikira semayang berjemaah 2 dan ke atas. Lagi ramai, lagi bagus. Macam pagi ni. Lagi ramai, lagi baik. Pun hadis Nabi sebut dalam hadis yang panjang, kamu semayang berjemaah dengan 100 orang, kamu semayang berjemaah dengan 1000 orang. Angka tu saya sebut contoh. Maka yang 1000 itu lebih besar ganjarannya. Sebab tu ada Nabi sebut pahala berjemaah 25 kali ganda. Ada Nabi sebut pahala berjemaah 27 kali ganda. Kata Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata sebab tengok perbezaan keadaan solat berjemaah itu. Perbezaan keadaan solat jemaah itu. Kalau lagi ramai, maka gandaannya lebih banyak. Sambung hadis tadi lagi. Hadis Ibn Mas'ud yang sangat panjang. 1400 tahun yang lepas, Ibn Mas'ud kata, dulu kami, kalau orang tu sakit, kita kata demam lah, contoh demam. Demam ni tak mati lagi. Boleh, kalau papah tu boleh. Maka orang yang sakit akan dipapah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yuqama fi saf, sampai dia boleh berdiri dalam saf. Allahu akbar, solat. Wa ma yatakhallafu anha. Mic ni dia tarik ayak. Saya tengok cawan dah ni. Kalau Tuan Alif Sata boleh minum sebab musafir, tapi tak gamak no. Yang ni part yang paling akhir dalam hadis Muslim ini paling menakutkan, iaitu kata Ibn Mas'ud, wa ma yatakhallafu anha. Ketika kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salat jamaah, berkaitan dengan salat 5 waktu secara jamaah, tidak ada seorang pun di kalangan kami yang meninggalkan salat berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kecuali munafik original sahaja. Betul-betul munafik. Munafik yang Quran sebut, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik yang duduk di dalam neraka lebih teruk daripada kafir. Itu munafik yang ma'lumun nifaq. Munafik yang diketahui kenifakannya, kemunafikannya. Maksudnya sahabat tahu hak ni munafik. Ataupun yang diketahui oleh sebahagian sahabat yang tu munafik. Tuan-tuan, zaman itu. Kalau sahabat-sahabat lain tak mai semayang berjemaah, sama ada sahabat tu mati, ataupun sahabat tu bekerja di luar, ataupun sahabat tu diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada di Madinah.
tiada di rumah. Nabi utus sariyah. Nabi utus sariyah, dia tak ada di Madinah, maka dia tak solat berjemaah. Ataupun seperti Sayyidina Umar dan beberapa orang yang mengembala kambing di luar Madinah, mengembala binatang ternakan di luar Madinah. Waktu mereka mengembala, mereka tak semayang berjemaah. Balik, mereka solat berjemaah. Tidak ada di kalangan seorang sahabat pun yang solat di rumah mereka illa munafiqun. Saya ulang untuk kali yang terakhir. Ma'lumun nifaq. Munafik yang diketahui kemunafikannya. 3. Yang keempat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, munafik zaman Nabi mai juga masjid, tuan-tuan. Munafik zaman Rasulullah mai masjid. Kalau dari segi itu lagi elok daripada orang hari ni. Sebab munafik zaman Nabi, walaupun dia tak mai semua, dia mai juga. Dan Nabi sebut, solat yang paling berat untuk orang-orang munafik, salatul isya wa salatul fajri. Inna athqala salatin alal munafiqin. Sesungguhnya solat yang paling berat untuk berjamaah kepada orang-orang munafik. Ni dengar untuk saya dan kita semua. Sesungguhnya solat yang paling berat berjamaah untuk orang-orang munafik, sembahyang isya dan sembahyang subuh. Pagi ni ramai. Tapi jangan setahun sekali ya. Jangan tunggu geng subuh macam Jumaat. Sebab geng subuh macam Jumaat, Tuan Alif Satar tak main tiap-tiap minggu. Sekali ni lah, kau tiap-tiap bulan. Kalau jawab kena main. No. Geng subuh macam Jumaat, jangan tunggu. Niat pagi ni, para malaikat ramai insya-Allah dalam majlis ni, insya-Allah para malaikat sedang doa kat kita semua, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ampunkan semua mereka ni ya Allah, kasihani mereka semua. Sementara malaikat sedang berdoa dengan Allah, wahai Allah, pilihlah aku untuk menjadi mereka yang takkan tinggal lagi solat berjamaah sampai akhir hayat. Amin. Amin. Amin insya-Allah. Nombor 4, Nabi kata semayang yang paling berat subuh dengan isyak ke atas munafik. Kalau mereka tahu apa pahala yang Allah sedia pada subuh dan isyak, la atauhuma walau habwan, mereka akan mendatangi subuh dan isyak walaupun merangkak. Merangkak dia mai. Tuan-tuan, kalau orang bagi emas 999 seorang sekilo, merangkak tak mai? Tobatlah home merangkak. Orang Kedah kata, boleh guna sekali. Memang akan mai habis meta. Dia pulun mai, habis meta dia akan mai. Tobatlah home dia akan mai sebab emas sekilo. Boleh jumpa Tuan Alif Satar pun, tuan-tuan mai penuh dah. Kalau bagi emas sekilo. Allah Ta'ala kata, kalau kalian tahu apa yang aku sediakan untuk mereka yang datang isyak dan subuh, la atauhuma walau habwan. Mereka akan datang walaupun merangkak daripada rumah. Merangkak. Merangkak bukan 10 meter tuan, rumah kita. Sebab besar pahala dia. Ending hadis ni, sekali lagi, hadis ni nombor 4. Ending hadis ni membuatkan orang, sebahagian ulama kata, beberapa dalil ini kami melihat bahawa semayang berjemaah itu wajib. Nabi sebut apa? Nabi kata, walaqad hamamtu, dan aku bertekad untuk semayang didirikan. Qamat, sahabat semayang dengan Nabi. Thumma antaliqu, kata Rasulullah, kemudian aku keluar. Nabi kata, aku rasa macam nak buat sungguh-sungguh. Habis semayang dengan sahabat, aku keluar dengan sahabat.
Ma'i birijalin, aku bawa beberapa orang lelaki. Ma'ahum hazamun min hatabin, aku nak suruh mereka bawa seorang seberkas kayu api. Ila qaumin la yashhaduna salah, aku nak pergi kepada tiap-tiap rumah yang tak datang solat berjamaah. Bukan tak semayang, yang tak datang solat berjamaah. Fa'uharriqu alaihim buyutahum binnar, dan aku seolah-olah nak suruh laki-laki yang ikut aku ni bakar rumah mereka. Sebab rumah-rumah ni tidak datang untuk mendirikan solat berjamaah. Kenapa? Kenapa? Kenapa wahai pesuruh Allah? Kenapa sampai macam tu? Jangan update status, jom bakar. Jom bakar Ustaz Wadi. Belakang tu Ustaz Wadi yang sebut. Ini habuan jadi isu, baru ramai view. Hadis ni bukan nak suruh bakar rumah orang. Hadis ni kata para ulama, lihat ancaman Nabi yang begitu besar. Nabi kata, aku macam nak buat sungguh. Lepas habis mayang dengan sahabat berjamaah, seolah-olah aku nak ajak 2-3 orang, jom bawa beberapa berkas kayu api, kita pergi tengok rumah-rumah di luar sana. Mana yang tak datang semayang jemaah, uharriqu alaihim buyutahum binnar, kita bakar rumah mereka. Seolah-olah begitu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. 5. Hadis ada 15. Saya baca sikit. Ni baru 5. Lagi 5 minit saya. Bagi Tuan Alif. 5. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan hadis ini hasan. Siapa yang belum pernah buat, boleh buat. Dia akan nampak perubahan dalam kehidupan dia. Saya ulang. Hari ini banyak masalah kepada umat Islam. Umat Islam hidup dalam keadaan yang lemah. Umat Islam hidup dalam keadaan yang lalai. Majoritinya tidak mengerjakan salat, bukan berjamaah, tidak mengerjakan salat. Ramai yang mendedahkan aurat, ramai yang minum arak, ramai yang terlibat dengan riba. Puncak lemah umat Islam apabila Palestin diserang. Cuba lihat berapa yang boleh bantu. Berapa banyak negara Islam yang boleh masuk untuk bantu. Yang bawa pejuang Islam untuk bantu. Yang boleh bawa satu tank untuk bantu. Tak ada. Kemuncak kelemahan umat Islam hari ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Satu hari ketika mana semua masjid subuh begini, ketika itu kita akan berjalan beramai-ramai masuk dan memerdekakan Baitul Maqdis, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan sekalian, hadis riwayat Imam Tirmizi, pakat buat hak ni, siapa yang semayang 40 waktu secara berjamaah 40 hari, maaf. Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin, sesiapa yang semayang 40 hari berjamaah, semayang fardu 40 hari berjamaah, yudrikut takbiratal ula, dia dapat takbir yang pertama. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Bukan waktu rokok. Dia tak mau main-main tu, imam rokok, dia pun berlari-lari Allahu Akbar. Yang tu bukan at-takbiratul ula. Dia tak masuk dalam ayat term yudrikut takbiratul ula. Siapa yang semayang fardu berjamaah 40 hari, yudrikut takbiratul ula, dia dapat takbir yang pertama, imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Nabi kata dia mendapat 2 pembersihan. Yang pertama, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dia bersih daripada neraka
wa bara'atun minan nifaq, bersih daripada munafik. Saya nak bagi ubat ni kat tuan-tuan, ubat yang cukup besar. Saya jamin insya-Allah, yang nak ketenangan hidup, yang nak keberkatan rezeki, nak tengok anak-anak taat dengan Allah, nak tengok anak-anak dahulukan akhirat, nak tengok anak-anak cintakan Rasulullah, amalkan sunnah ini ataupun petua ini. Amalkan petua ini dalam hidup dia, dia akan melihat perubahan itu insya-Allah. Yang ni tuan-tuan, petua ni buat, insya-Allah dia akan melihat perubahan itu dalam hidup dia. Hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Yang terakhir, last pagi ni, yang terakhir untuk pagi ni. Sekali saya minta diri Tuan Haji Sata, saya nak terus balik sekali insya-Allah. Yang terakhir, sesiapa yang semayang subuh, ni subuh macam kita buat pagi ni. Sesiapa yang semayang subuh fi jama'atin, secara berjamaah, habis semayang dia zikir, dia wirid, ataupun duduk dalam majlis ilmu macam ni, ataupun dia baca Quran, hatta tatlu'a syamsu, sampai waktu syuruk. Waktu syuruk tuan-tuan tengok 7:22. Sampai waktu syuruk, kemudian dia tunggu untuk semayang sunat 2 rakaat, isyraq ataupun duha. Isyraq ataupun duha. Kanat lahu ajru hajjatin wa umrah. Nabi kata dia mendapat pahala seolah-olah mengerjakan haji dan umrah. Tamatan. Haji dan umrah yang sempurna. Haji dan umrah yang sempurna. Ni Rasulullah sebut. Haji dan umrah yang sempurna. Kata para ulama, sesiapa yang rasa dosanya banyak, siapa yang rasa dosanya banyak, maka lakukan ibadat ini. Pilih sekali-sekala, tambah-tambah pula Ramadan ni tuan-tuan. Ambil lah hari cuti, Jumaat Sabtu tuan-tuan cuti. Bulan Ramadan kah, tak Ramadan kah, dia berasa runsing, dia berasa serabut, dia berasa tak ada jalan untuk kehidupan dia. Dia berasa tak ada orang yang dia boleh kongsi masalah hidup dia. Ambil 1 hari seminggu, ambil 1 hari sebulan, mai semayang subuh, habis semayang subuh zikir, wirid, baca Quran, dengar kuliah pun tak apa, sampai waktu syuruk, tunggu 20 minit, semayang 2 rakaat duha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tulis kepada dia seolah-olah dia mengerjakan haji umrah secara penuh, haji umrah secara sempurna, haji dan umrah secara sempurna. Yang ni antara kelebihan yang saya sebut pagi ni. Saya doakan kita semua mendapat manfaat daripada kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pakat berdoalah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada hadis satu lagi yang Nabi sebut, sesiapa yang lepas semayang, dia duduk di tempat semayang dia macam tuan-tuan sekarang ni, madama fi musallahu, hadis sahih, dia duduk di dalam tempat solat dia macam tuan-tuan, maka para malaikat yang datang, ada malaikat yang akan datang, akan sebut, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia ni, Allahumma arhamhu, ya Allah kesiankanlah dia ni. Tuan-tuan sekalian, hari-hari lepas semayang, tuan-tuan duduk sat, tuan-tuan istighfar macam imam buat tadi, tuan-tuan baca ayat kursi, amanar rasul, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah. Waktu tu tuan-tuan yakin Allah sedang menghantar para malaikat yang sedang berdoa kepada orang tu. Nama khusus orang itu, nama khusus orang itu insya-Allah didoakan oleh malaikat, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah kasihankanlah orang ini.
Semoga kita semua termasuk dalam kumpulan yang didoakan oleh para malaikat. Dan kita doa juga sekarang, semoga Allah SWT melazimkan kepada kita sunnah-sunnah Nabi SAW. Sekadar tu dulu insya-Allah kuliah subuh ringkas saya. Semoga kita mendapat manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.